Somewhere over the rainbow, way up high, there's a place that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow. Pernah dengar tak lagu tu? Lagu ini telah digubah untuk cerita Wizard of Oz pada tahun 1939 dan hari ini kita akan menerokai buku yang menjadi inspirasi asal cerita dan lagu. Mari kita membaca. Pada permulaan cerita, kita diperkenalkan dengan watak utama cerita kita iaitu Dorothy, Pak Cik Henry, Mak Cik M dan juga anjingnya Toto yang tinggal di padang rumput di Kansas, Amerika Syarikat. Pada suatu hari, ribut taufan yang besar melanda Kansas. Dan apa yang berlaku? Ribut taufan itu meniup rumah Dorothy bersama Dorothy dan anjing dia. Akhirnya ribut itu berhenti dan mereka pun mendarat dengan selamat. Tetapi, di manakah mereka? Dorothy disambut oleh Good Witch of the North. Rupa-rupanya mereka telah sampai ke Land of Oz. Dorothy tak pernah pun dengar akan tempat ni. You have killed the wicked witch of the East and freed our people. Muka surat 13. The Good Witch berkata bahawa hanya ada 2 ahli sihir jahat di Land of Oz. Satu pun telah dibunuh oleh Dorothy apabila rumahnya mendarat dan menghempap the Witch of the East. Tetapi adiknya, the Witch of the West, adalah lebih berbahaya. The Good Witch memesan untuk Dorothy pulang ke rumahnya di Kansas dengan segera. But how? Kata Dorothy. Toto and I don't know how to get back home. Good Witch of the North telah mencanangkan untuk Dorothy bertanya kepada The Great Wizard of Oz yang menguasai Emerald City. Tetapi perjalanan ke Emerald City sangat jauh. Jadi untuk membantu Dorothy dalam perjalanannya, Good Witch of the North cadangkan Dorothy untuk mengambil kasut ajaib kepunyaan ahli sihir yang telah mati itu. And all will be fine. Wah, senang aja ikut jalan ni. Anda pernah dengar tak lagu ni? Just follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Hey! Follow the yellow brick road. Hey! Dorothy pun mulakan perjalanannya. Tiba-tiba, sebuah orang-orangan sawah atau scarecrow bercakap. Dorothy terkejut. Did you just speak? I certainly did speak. How do you do? Berkata scarecrow itu. Bila dia dapat tahu bahawa Dorothy sedang dalam perjalanannya ke Wizard of Oz, dia pun ingin turut serta. Do you think the wizard might give me some brain? Most of the time, it's not so bad being a scarecrow, but how will I ever know anything without a brain? Hujah scarecrow kepada Dorothy di muka surat 19. Mengatakan hasrat scarecrow untuk memiliki sebuah otak untuk berfikir. Mereka pun terus berjalan. Tiba-tiba mereka terserempak dengan seorang yang diperbuat daripada tin. Seperti Dorothy, Scarecrow dan Tin Man juga perlukan bantuan dari Wizard of Oz kerana dia telah dibina tanpa hati setelah dimusnahkan oleh Wicked Witch of the West. If Oz grants me my wish, I'll return to these woods and ask my little munchkin girl to marry me. Jadi, ketiga-tiga mereka termasuk Toto meneruskan perjalanan mereka ke Emerald City. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di sebalik pokok-pokok di situ. Dengan tiba-tiba seekor singa mengaum sambil melompat keluar dan cuba menerkam Toto. Dorothy menampas singa itu dan berkata, "Don't you dare bite Toto! You ought to be ashamed of yourself for picking on a poor little dog. Why, you're nothing but a big coward." Dorothy memarahi singa itu kerana menakutkan Toto.
Dorothy memanggilnya seorang pengecut. Singa itu terus menangis dan mengaku bahawa dia seorang mengecut. Scarecrow memberi cadangan untuk membawa singa itu berjumpa dengan Wizard of Oz. Singa itu sangat memerlukan bantuan Wizard of Oz untuk memberikannya keberanian. Akhirnya mereka sampai di Emerald City. Pada muka surat 38, mereka akan gementar kerana bukan senang untuk berjumpa dengan Wizard of Oz ini. We're all a bit nervous. None of us have ever seen a real wizard before. Dan jawab pekerja di Emerald City itu, no one has ever seen him. I speak to him through a screen in front of his throne. Dorothy berasa hairan mengapa Wizard of Oz bersetuju untuk berjumpa dengan mereka jika tiada sesiapa yang pernah menemuinya. Rupa-rupanya ia adalah kerana kasut ajaib yang dipakai oleh Dorothy itu. Oh, tengok Wizard of Oz ini di muka surat 41. Nampak tak? Nampak garang. Dorothy pun mula bercakap dan satu demi satu mereka mengatakan hasrat hati. Wizard of Oz bersetuju untuk membantu Dorothy dan rakan-rakannya dengan syarat mereka mesti membunuh Wicked Witch of the West. Maka Dorothy dan rakan-rakannya bertolak dalam pengembaraan untuk mencari dan membunuh Wicked Witch of the West. Untuk mendapatkan apa? Hajat masing-masing. Namun, nasib mereka agak malang apabila Wicked Witch of the West mendapat tahu akan perkara tersebut. Wicked Witch of the West dapat mengesan lokasi Dorothy dan rakannya. Wicked Witch of the West berusaha menggunakan kuasa sihir untuk menanggalkan kasut ajaib Dorothy. Tetapi, oleh kerana Dorothy telah dilindungi oleh sihir Good Witch of the North, akhirnya dia hanya mampu buatkan Dorothy terjatuh pedebab. Dorothy yang berasa marah telah menuangkan air dari baldi yang berhampiran dengan tempat dia jatuh ke atas badan Wicked Witch of the West. Rupa-rupanya, air adalah kelemahan Wicked Witch of the West dan air tersebut telah mencairkan si bomoh jahat itu dengan jeritan, "What have you done to me?" Di muka surat 48. Akhirnya, si bomoh jahat telah ditewaskan. Yes! Mereka bertiga kembali ke Bandar Emerald untuk memberitahu Wizard of Oz kejayaan mereka. Ketika itu mereka mendapat tahu bahawa Wizard of Oz itu sebenarnya cuma seorang pengembara belon yang telah dibawa ke Land of Oz oleh Ribut seperti Dorothy. Untuk memberikan harapan kepada rakyat Bandar Emerald, beliau telah mengakui dirinya sebagai Wizard of Oz. Namun begitu, Wizard of Oz masih berjaya memenuhi janjinya kepada Tin Man, Scarecrow dan Cowardly Lion. Dorothy berasa gembira untuk rakan-rakannya, tetapi dia sedih kerana dia tidak tahu bagaimana dia boleh pulang ke Kansas. Tetapi Wizard of Oz ada rancangan. Bersama dengan Dorothy, Wizard of Oz merancang untuk kembali ke Kansas dengan belon udara panasnya. Akan tetapi, belon udara panas itu telah berlepas tanpa Dorothy kerana Dorothy perlu mengejar Toto. Alamak! Macam mana ni? Mereka melihat belon udara panas itu terbang tinggi. Tiba-tiba Scarecrow dengan otak baru ni berkata, mungkin Dorothy boleh mendapatkan bantuan dari Glinda, the Good Witch of the North. Di sini. Nampak tak? Okey. Setelah bertemu Glinda, mereka mendapat tahu yang rupa-rupanya kasut perak yang dipakai Dorothy itu ada kuasa ajaib untuk membawa Dorothy ke mana-mana sahaja. Dengan rasa keberatan, Dorothy mengucapkan selamat tinggal kepada ketiga-tiga rakannya. Untuk kembali ke Kansas, Dorothy menurut arahan dari Glinda, iaitu close your eyes, dear. Tap your heels 3 times and make your wish. Dalam sekelip mata, Dorothy telah dapat kembali ke pangkuan keluarganya di Kansas bersama dengan Toto. Wah, seronok betul cerita ni. Walau betapa banyak kali saya mendengar cerita ni, saya masih meminati dia.
Anda pula bagaimana? Best tak? Okey, kita berehat sebentar dan kembali dengan sesi game show kita. Lima adab murid terhadap guru yang boleh diaplikasikan. Yang pertama, memberikan salam kepada guru. Budaya memberi salam ini perlu dibaca dalam setiap murid supaya dapat mewujudkan suasana hormat menghormati antara murid terhadap guru. Yang kedua, jangan bercakap ketika guru sedang mengajar. Ini kerana ia adalah sangat tidak beradab dan murid tidak akan dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap ilmu yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, jangan menyangkal kata-kata guru. Sebagai murid, jika membantah setiap nasihat dan teguran guru yang telah mencurahkan segala ilmunya, kita seolah-olah melawan kata-kata ibu bapa kita. Yang keempat, siapkan kerja rumah yang diberi. Jika tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan guru, ia sama saja seperti kita tidak menghormati mereka. Oleh itu, kerja rumah jangan dibuat sebagai perkara yang remeh. Yang terakhir, jawab jika ditanya. Jangan berdiam diri tetapi jawablah jika ditanya oleh guru anda. Guru suka apabila anda berterus terang, tidak tahu sesuatu atau cuba menjawab soalan yang telah diutarakan kepada anda. Jadi, marilah menjaga adab bersama guru kerana ia adalah kunci kejayaan kita. Kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita dengan saya, Vince. Wizard of Oz merupakan satu cerita klasik bagi kanak-kanak di seluruh dunia. Walaupun ia cerita kanak-kanak, namun ada juga perkataan kosakata yang menarik yang wajar kita pelajari untuk lebih memahami cerita ini. Abang Vince nak kamu semua cuba eja perkataan-perkataan ini, okey? Okey, nak bersedia? Baik, kita mula. Perkataan pertama ialah prairie. Ini bermaksud kawasan dataran rumput. Jadi, adakah ia ini prairie atau prairie? Apa jawapannya? Betul, prairie. Dan bagaimana nak menggunakan dalam ayat? Dorothy and her family have a house on the prairie. Perkataan seterusnya, wicked, jahat. Adakah cara eja begini, wicked or wicked? Yang mana satu? Betul, wicked. Well done. She has a wicked smile on her face as she closed the door. Yang seterusnya, coward. Coward tu pengecut. Jadi, yang mana satu? Coward atau coward? Ini. Tepat sekali. Well done. Contoh ayat. He went up the stage to sing anyway as he doesn't want anyone else to think that he is a coward. Yang seterusnya, ferocious. Apa tu ferocious? Ganas. Okey? Adakah ejaannya begini? Ferocious atau ferocious? Yang mana satu? Betul. Ferocious. Inilah caranya mengeja. Ahli was chased by a ferocious dog in the park yesterday. Seterusnya, brilliance. Kecerahan ataupun keterangan. Macam mana ejanya? Brilliance atau brilliance? Ni. Yes, betul. Brilliance. The moon glows at night as it reflects the brilliance of the sun. Wow. Alright. Yang seterusnya, slip. Tergelincir. Jadi, macam mana ejanya? Sleep or slip? Betul. Slip. Contoh, she slipped on the steps and twisted her ankle on her way to school. Perkataan yang seterusnya,
melt. Telah cair. Macam aiskrim kan? Telah cair. Melt. Melt atau milt. Melt atau milt. Yang ini. Ding, 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 ding. Betul. The hot sun melted my ice cream faster than I can even eat them. Seterusnya, imposter. Penyamar. Adakah eja macam ni? Impostur atau imposter? Jadi, yang mana satu? Ini. Tepat sekali. Imposter. Betul. Many imposter websites look just like real ones, so they can steal your personal information. Bagaimana? Best tak? Adakah anda berjaya mendapat semua betul? Okey. Perkataan-perkataan ini bukan sahaja penting dalam penceritaan Wizard of Oz, tetapi juga dalam kehidupan harian anda. Cuba adik-adik buat karangan pendek yang menggunakan perkataan-perkataan tadi. Sementara adik-adik buat karangan itu, kita berehat sebentar ya. Kita kembali lagi nanti. Selamat kembali lagi kita dalam rancangan Mari Bercerita dengan saya, Vince. Cerita Wizard of Oz ini memfokuskan kepada kisah pengembaraan Dorothy untuk kembali ke Kansas. Terdapat banyak watak yang menarik dalam cerita ini seperti Good Witch of the North, Wizard of Oz, Wicked Witch of the West, Scarecrow, Lion dan Tin Man. Setiap satu watak memainkan peranan penting dalam pengembaraan Dorothy. Wizard of Oz merupakan versi cerita klasik di mana dalam cerita itu kita akan ikuti kisah pengembaraan hero atau heroin dalam usaha menewaskan kuasa jahat. Namun terdapat juga watak yang mula-mulanya dipersembahkan sebagai watak jahat, tetapi sebenarnya watak bagus dalam cerita. Cuba anda teka, siapakah watak yang ditulis sebegini? Jawapannya terjelas. Apabila Oz muncul buat kali pertama dalam cerita sebagai kepala hijau yang besar, beliau menjerit kuat dan katakan, I am Oz, the great and terrible. Pasti adik-adik semua rasa macam, apa ini? Watak jahat ke? Sebenarnya tidak. Oz berikan penjelasan bahawa dia memalsukan identitinya untuk memberikan harapan kepada penghuni di Emerald City. Barulah di saat ini kita tahu Oz itu sebenarnya watak sampingan yang baik. Sebelum kita selami watak ini dengan lebih dalam, mari kita huraikan tentang watak utama cerita, iaitu siapa? Dorothy. Let's see. Tapi Dorothy seorang yang mempunyai banyak kualiti baik yang harus kita pelajari. Selain daripada itu, apabila Dorothy dapat tahu keadaan Tin Man yang berkarat, dia terus membantu dengan menabur minyak pelincir di badan Tin Man. Ini dinyatakan pada muka surat 23. Dorothy adalah seorang yang baik hati. Baik hati dan sentiasa bersedia untuk membantu orang lain. Selain daripada itu, Dorothy juga seorang yang berani. Wah, dia memang berani dan sudi melindungi orang lain jika perlu. Sifat keberanian Dorothy juga boleh dilihat apabila Dorothy diugut oleh Wicked Witch of the West. Dorothy tidak menyerah diri dan berani untuk melawan ahli sihir jahat itu dengan mempertahankan rakan-rakannya dan menjerit, "No, you can't have them!" kepada bomong itu seperti di muka surat 46. Bagi saya, cerita Dorothy ini memang seperti cerita hidup kita semua. Apabila kita berhadapan dengan cabaran yang baru, kita perlu berfikir dan bertindak seperti Dorothy, iaitu dapatkan kawan yang boleh membantu kita sentiasa baik hati, bersedia menolong atau melindungi orang lain, berani, dan yang paling penting, tidak putus asa. Okey, jom kita menguji minda lagi sekali dengan segmen Soalan Misteri. Woo! Sekarang masa untuk soalan misteri kita.
Di hadapan saya ada pelbagai soalan mengenai buku ini. Mari kita jawab bersama-sama. Apakah nilai moral atau pengajaran yang anda dapat dari cerita ini? Nilai moral utama dalam cerita ini adalah nilai keberanian menghadapi cabaran. Contohnya, dalam cerita Wizard of Oz, walaupun Dorothy diugut oleh Wicked Witch of the West, dia tidak pernah sesekalipun putus asa dan menyerah kalah kepada Wicked Witch of the West. Memang bagus. Kita tengok soalan seterusnya. Baik. Jika anda dapat berjumpa dengan Wizard of Oz, apakah yang anda akan minta dari Wizard of Oz? Saya akan minta dari Wizard of Oz satu kasut ajaib seperti Dorothy supaya saya boleh pergi mana-mana sahaja dalam sekelip mata. Oyo, best kalau dapat kasut macam tu. Oyo. Alright, kita tengok seterusnya. Pada pandangan anda, otak, hati dan ubat keberanian yang diberikan oleh Wizard of Oz kepada rakan Dorothy, adakah mereka benar? Jadi, tidak. Saya percaya sebenarnya semua ini sudah ada pada rakan Dorothy. Mereka cuma perlu percaya pada diri sendiri. Contohnya, Lion berani lompat merentasi gaung besar di muka surat 31 walaupun dia mengakui diri seorang pengecut. Ingat tak? Soalan seterusnya, cuba fikirkan jika Dorothy kembali ke Land of Oz suatu hari nanti. Apa akan berlaku pada Scarecrow, Tin Man dan Singa? Saya rasa mereka akan jadi sangat gembira untuk melihatkan Dorothy kerana semangat persahabatan yang dibina sepanjang pengembaraan itu. Bagaimana, adakah anda dapat menjawab soalan-soalan tersebut dengan mudah? Senang tak? Saya harap memang begitu. Okey semua, nampaknya penggembaraan kita bersama berakhir di sini. Saya berharap agar kupasan tentang novel grafik ini boleh membantu anda semua memahami cerita ini. Malah saya juga harap cerita Dorothy boleh menjadi contoh teladan anda untuk mengikuti dalam hidup. Jangan lupa untuk terus membaca. Jumpa lagi.